Ini saya akan fokus kepada tajuk yang sangat penting tapi jarang orang berkatakan, iaitu bagaimana untuk move on. Menikmati here and now, sini dan kini. Jadi sebelum tu mari kita memahami apa maksud move on. Okey, move on ni dalam bahasa Inggeris, maksud bahasa Melayu ni ialah maju terus ataupun jalan terus untuk menikmati kehidupan tanpa kita terikat dengan kisah silam ataupun pengalaman lampau yang menyebabkan kehidupan kita hari ini terganggu. Jadi ramai orang tidak boleh move on dalam kehidupannya apabila berlaku satu peristiwa yang menyedihkan, yang tak dapat diterima. Contohnya pelajar yang bergaduh dengan rakan-rakan serumah, jadi pergaduhan tu berlarutan, berhari, berminggu, berbulan, ataupun pengalaman pelajar apabila mereka ditinggalkan oleh kekasih, kegagalan dalam bercinta, kekasih yang mereka sayang tiba-tiba beralih arah, tanpa sebab, ataupun berjumpa orang lain yang lebih dirasakan sesuai dan meninggalkan dia begitu tanpa alasan, ataupun berlaku peristiwa seperti kemalangan, aksiden, dan satu pelajar saya pernah beritahu rumahnya dimasuki perompak, pencuri pada waktu malam, dan mereka diugut. Kesannya dia ada satu perasaan trauma dan fobia yang kuat apabila nak tidur waktu malam. Jadi perasaan-perasaan negatif yang menghantui diri ini dipanggil traumatik ataupun fobia yang melekat di memori. Itu adalah kerana kegagalan untuk move on. Itu saya akan pentingkan move on ni penting. Ataupun konflik yang berlaku kita dengan orang lain dan masih melekat dalam pemikiran dan dibawa dalam perhubungan, menyebabkan tidak boleh membuatkan kerjasama hubungan dengan baik. Ataupun bagi setengah pelajar mungkin mereka ada masalah seperti penderaan waktu kecil. Waktu kecil tu pernah didera oleh ibu, ayah ataupun keluarga angkat, dan mungkin juga peristiwa pernah di jatuh tempat tinggi, lemas dalam air, dan sebagainya. Jadi benda itu melekat dalam memori. Jadi melekat memori dan akhirnya dia tidak boleh move on ataupun meninggalkan memori pahit itu. Dia akan hidup dengan satu memori yang negatif yang kekal dalam ingatan dia dan mempengaruhi perhubungan dengan orang lain dan mempengaruhi cara gayanya menyelesaikan masalah. Dan apabila timbul satu konflik, permasalahan dan sebagainya, maka memori silam tu akan datang semula dan mengambil alih pemikiran, perasaannya dan mengganggu kehidupannya hari ini. Okey, jadi kita dah jelas tentang faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tidak boleh move on, iaitu kerana berlaku peristiwa-peristiwa lepas yang mengganggu pemikirannya dan pemikiran dan kesan negatif daripada peristiwa itu masuk dalam memorinya. Sebab itu siapa yang mengkaji tentang counselling mental health, clinical mental health, kita ada beberapa istilah-istilah implikasi tidak boleh move on, seperti depression, anxiety, panic disorder, OCD, obsessive compulsive disorder, schizophrenia dan PTSD, borderline personality, insomnia. Ini semua adalah berpunca daripada memori yang masih menyimpan pengalaman-pengalaman negatif yang melekat dalam pemikirannya, dan sepanjang kehidupan tu dia bawa satu batu ataupun bebanan berat dalam pemikirannya. Jadi kesan yang paling ketara ialah dia tidak boleh menikmati hari ini, saat ini dan kini, jadi maksudnya orang yang terlalu stres memikirkan masa lepas, ada dendam, kesumat, amarah, ketidakpuasan hati,
Jadi bila dia minum secawan kopi pun dia tidak akan dapat menikmati kenikmatan kopi itu dari segi kepahitan rasa dia, dari segi kemanisan dia, macam mana rasa apabila pahit kopi dicampur aduk dengan gula, dan apabila masuk ke mulut, kepekatan pahit manis itu satu nikmat yang luar biasa. Dengan aroma kopi itu dia tidak dapat dinikmati. Maksudnya orang yang tidak move on, dia tidak boleh menikmati sini dan kini dan here and now, kerana fikirannya banyak memori yang tidak baik yang kekal dalam pemikirannya. Sebab itu dalam kajian-kajian mental health, mereka mengatakan bahawa semua isu-isu mental health sebenarnya just memory. Dia hanya memori yang terlekat dalam pemikiran. Benda tu tidak ada lagi, dia tidak wujud lagi. Dan dia sebenarnya mungkin orang yang terlibat itu pun tidak kena mengenal dengan dia, seperti orang yang mendera dia dulu waktu kecil, tapi orang tu pun telah meninggal dunia ataupun tak lagi duduk serumah. Dan orang yang meninggalkan dia, yang menyakiti hati dia waktu bercinta, jadi orang tu mungkin dah tinggalkan dia, dia tak ada kena mengenal, ya. Dan pengalaman untuk jatuh sungai, tempat tinggi, tempat gelap dan sebagainya, ya. Disakiti, ditipu. Jadi benda tu dia tidak ada kena mengena dengan dia. Situasi, keadaan orang tu dia tak ada, tapi dia tetap menderita, merunguk, tidak puas hati, marah, dendam. Is just a memory, hanya memori dalam pemikiran, ya. Dan kerana memori itu terlalu kuat, dia telah mempengaruhi corak pemikiran yang negatif, cara mentafsir satu isu itu, dan tidak boleh menyebabkan hikmah ataupun kebaikan dalam satu peristiwa. Dan akhirnya memori yang negatif itu yang tidak boleh dikawal cara berfikir, dan dia akan pergi kepada aspek perasaan dia. Dia timbullah perasaan marah, dendam, benci, rasa bersalah pada diri, rasa berdosa, ya. Jadi benda-benda ni tidak baik untuk kesihatan mental dan untuk kesejahteraan diri. Dan akhirnya pemikiran yang salah berulang-ulang sehingga dia tak boleh stop pemikiran dia dan pergi kepada berbagai perasaan-perasaan negatif itu. Dia akan pergi kepada aspek physiological ataupun biological dan organ, ya. Maka kesan frekuensi dan memori negatif itu dia akan pergi kepada tangan, ya. Maka tangan pun jadi shaking, ya. Tidak boleh dikawal, ya. Dia bergerak sendiri, ya. Dan nafas pun menjadi sesak, ya. Tercungap-cungap, ya. Dada jadi berdebar-debar, ya. Dan kerana pengalaman telah move on tu, dia akan pergi kepada fisiologi kepala, ya. Maka kepala pun berdenyuk, sakit, ya. Ataupun di hadapan kepala suka rasa pening, ya. Dan migraine, dan di belakang kepala kadang-kadang dia sakit berat, urat-urat belakang, ya. Dan dia juga akan pergi kepada urat saraf fisiologi tulang belakang, ya. Dan suka sakit urat belikat, ya. Dan mungkin jika terlalu lama dia akan menyebabkan masalah-masalah kulit, ya, seperti ruam, gatal-gatal, ya. Itu semua adalah masalah daripada pemikiran dan stres yang memberi isyarat kepada organ-organ dan anggota badan, ya, dan dia menyebabkan berbagai penyakit, ya, biological. Puncanya adalah tidak boleh move on, ya. Sebab itu dalam psychological dan biological diakui sebenarnya penyakit ada banyak faktor, dan tapi 60% daripada faktor penyakit itu sebenarnya adalah pemikiran kita yang stres kerana ketakutan, penyesalan, rasa berdosa, kebimbangan tentang masa depan dan kegelisahan, ya. Jadi isyarat yang stres, tertekan dan tidak tenang itu dia hantar kepada dada kita, jantung berdebar, dia hantar kepada tangan pun bergetar-getar, ya. Dia hantar kepada darah, jadi darah tidak boleh berproses dengan betul. Dia hantar ke hati, jadi hati gagal napis toksin, ya. Jadi kalau ke tulang-tulang jadilah penyakit seperti gout, ya. Kalau ke darah jadi darah tinggi, diabetes, ya. Sebab tu kalau kita melihat macam Prof Mohaya, ya, dia selalu sebut, ya, pemikiran yang toksik, yang negatif, yang stres ni saya masih kata toksik. Dan toksik itu akan meracun organ-organ fisiologi urat saraf kita, ya.
Sebab itu sangat penting kita move on untuk menikmati kehidupan dan menghilang semua keadaan-keadaan yang stres dalam kehidupan. Okey, siapa yang menonton hari ini, jika free boleh type apa-apa isu ataupun persoalanan yang mungkin boleh dijawab tentang isu move on, ya. Okey, jadi maksudnya ialah move on ini tidak boleh tanda-tanda orang tidak boleh move on, ya. Maksudnya tidak boleh melupakan benda-benda lepas yang berlaku pada dia, ya. Jadi tanda yang paling mudahnya satu saja, iaitu dia tidak boleh stop berfikir tentang benda yang sama. Jadi pemikirannya asyik berfikir tentang benda yang sama. Contohnya dia bergaduh dengan seseorang dan seseorang itu membuat satu perkara yang dia tidak suka, menjatuhkan dia, ataupun pergaduhan bersemuka, ataupun rasa ditipu, ataupun dimarahi, dihina dan sebagainya, ya. Jadi kemarahan tu sentiasa dalam pemikiran. Jadi dia hanya berfikir tentang orang tu, berfikir tentang peristiwa itu, berfikir ingin membalasnya, berfikir tentang alangkah baiknya kalau benda tu tak boleh berlaku, ya. Dan dia tidak mampu berfikir, tapi pemikirannya tetap berfikir, dan kadang-kadang dia bawa sehingga ke dalam tidur, ya. Jadi kalau dia tidur pun mungkin matanya pejam, tapi otaknya tetap berfikir, ya, benda yang sama, ya. Itu ciri-ciri dia tak boleh move on. Maksudnya ialah dia tidak boleh mengawal pemikirannya daripada memikir benda yang sama, dan fikiran tidak mempunyai jalan penyelesaian, ya. Dan akhirnya pemikiran itu akan bawa kepada perasaannya. Dia rasa bersalah, dia rasa kesal, dia rasa marah, rasa dendam, rasa nak membalasnya, ya. Dan akhirnya daripada pemikiran yang negatif itu dan perasaan yang negatif itu, hasil daripada unfinished business tadi, maka dia akan bawa kepada tingkah laku. Jadi orang yang tidak move on ni biasanya dia tidak boleh duduk tenang, ya. Sentiasa gelisah, suka bergerak sana bergerak sini, tak senang duduk, dan itu menggambarkan pemikirannya yang tak tenang dan hatinya yang tak tenang, ya. Sebab tu diandaikan orang yang tak tenang ni kadang-kadang tu bangun duduk, bergerak sana bergerak sini, telefon sana telefon sini, pegang telefon, kejap dahi kejap letak, buat itu buat ini, tangan sana tangan sini. Maksudnya dia tidak boleh menenangkan diri dia. Okey, jadi kita dah lihat ciri-ciri move on. Yang pertama, pemikiran tidak boleh stop berfikir benda yang lepas. Yang kedua, perasaan negatif kuat, timbul kemarahan, dendam. Dan yang ketiga, dia suka tak boleh duduk senang, ya. Bergerak sana sini, buat itu buat ini, ya. Dan kesan faktor yang keempat ataupun simptom yang keempat orang tak boleh move on ialah oleh kerana benda tu sangat banyak dalam pemikiran dia, dalam perasaan dia, tingkah laku dia, dan dia suka meluahkan pada orang, dia suka ceritakan pada orang. Jadi dia jumpa pada si A, dia bercerita, kenapalah nasib saya begini, kenapalah dia jahat, kenapa dia buat begitu, kenapa dia fitnah saya, sampai hati dia buat pada saya begitu, dia pun menangis, ya. Kenapa orang semua jahat, apa dah nasib dia begini, dia pun menangis, kenapa orang buat begitu, ya. Dia cerita pada si A, dan besok dia jumpa pada si B. Tadi jumpa pada si B, dia cerita benda sama, kenapalah semua jahat, semua orang tak suka saya, semua orang marah saya, semua orang benci saya, dunia ni sangat jahat, ya. Dia jumpa lagi orang C, jumpa lagi cerita lagi benda yang sama. Dia jahat sampai hati dia buat saya telah buat baik pada dia buat jahat pada saya, ya. Menyebabkan saya terseksa, kenapa buat saya begitu. Maksudnya ialah dia suka mengulang-ulang bercakap benda yang sama, dia ulang-ulang cakap benda yang sama pada orang berbeza, tak berhenti-henti. So siapa yang ada ciri ni, maksudnya dia tidak move on.